ingat ya, syarat sah solat. Bila kita kata kita nak solat, mesti ada 4 benda ni. Syarat ni adalah sebelum solat, rukun di dalam solat. Rukun, rukuk, sujud, baca Fatihah, itu rukun. Kena buat. Tapi apa beza rukun dengan syarat? Rukun di dalam solat tu. Syarat di luar solat. Sebelum solat kamu kena siap sedia. Tutup aurat, menghadap kiblat, tengok waktu dah masuk waktu ke belum. So ada 4 syarat. Pasti kalau Ustaz tanya, apa beza syarat dengan rukun? Apa beza syarat dengan rukun? Syarat sebelum ibadah tu. Syarat puasa, syarat solat sebelum puasa, sebelum solat. So kita kena tutup aurat, kita kena pastikan masuk waktu. Itu sebelum. Rukun, rukun di dalam ibadah tu. Rukun solat, rukun puasa di dalam ibadah tu. Kan? Rukuk, sujud dalam tu. So itu beza antara syarat dengan rukun. Baik, syarat solat ni ada 4. Pertama, kena bersuci daripada najis dengan hadas pada 3 benda. Sama ada diri kita, pakaian kita atau tempat kita nak solat. Kena suci daripada hadas dengan najis. So bila kata hadas ni, hadas kecil dengan hadas besar. Hadas kecil yang perlu kita ambil wuduk. Hadas besar yang perlu kita mandi. So kena pastikanlah tempat yang kita nak solat, pakaian yang kita nak solat tu bersih daripada najis. Ada najis yang dimaafkan. Contoh kalau sedikit. Contoh darah. Darah kalau kena pada baju, sedikit dimaafkan. Sedikit tu macam mana? Subjektif. Bergantung pada keadaan. Kalau kita nampak kita rasa sedikit, sedikitlah. Contohlah, kita bantu korban. Adalah terpecik sikit darah lembu tadi dekat kain dan sebagainya, kat baju, kat seluar sikit. So boleh tak solat? Boleh. Sikit dimaafkan. Tapi kalau air kencing sedikit, walaupun sedikit tak boleh, tak dimaafkan. Contoh ada orang kencing tak tos. Dia keluar setitik je. Selepas dia kencing, dia pakai spender. Ustaz terus terang je dia, supaya kita faham. Dia pakai spender, dia jalan sikit keluar setitik. Spender dia tu dah bernajis. Jadi tak boleh buat solat. Bila nak solat, dia kena basuh tempat yang kena air najis tu. Sikit tak boleh ke Ustaz? Sedikit tak dimaafkan. Untuk air najis, untuk air kencing, tahi sedikit tak dimaafkan. Tapi untuk darah, untuk muntah, kan sedikit dimaafkan. Ya, sedikit dimaafkan. Baik. Termasuklah dalam najis ni, kita tak boleh nak menanggung najis di dalam solat. So kalau lah kita katalah satu orang tu sembahyang, tiba-tiba tahi cicak jatuh dekat bahu dia. Tahi cicak jatuh kat bahu dia, kalau dia boleh tepis, dikatalah dia tepis baju dia tu, tahi cicak tu pun melantun tempat lain. So solat dia tu boleh diteruskan dan sah. Tapi kalau jenis tahi yang basah, katalah tahi burung, dengan sembahyang tahi burung, pam, dia tepi-tepi pun tahi burung tu takkan pergi mana. Jadi solat dia tu tak sah. Solat dia tak sah sebab baju dia dah kena najis. Dia kena batalkan solat dia, kena cuci tudung dia ataupun baju dia yang kena najis tadi, baru dia solat semula. Solat semula. Baik. Termasuklah najis ni adalah bulu-bulu binatang yang tidak dimakan. Siapa yang suka bela kucing, kan? Bela kucing, bulu-bulu kucing dekat kapet dan sebagainya, itu pun adalah najis. Sebab binatang yang tidak dimakan, kucing dan sebagainya. Lain kalau arnab dimakan, tu tak kira najis, bulu-bulu tak kira najis. Ni kucing. So siapa yang bela kucing, pastikan sebelum nak solat, kawasan rumah, tempat yang dia nak solat tu bersih daripada bulu-bulu kucing dan sebagainya. Baik, kemudian yang kedua, mengetahui maksud masuk waktu solat. Bila nak sembahyang, kita pastikan waktu tu dah masuk waktu. Kalau dia tak cek, katalah dia pergi satu tempat, dia musafir, dia tak tahu waktu zuhur, dia main solat je. Asal tengok matahari, dah zuhur ke? Solat. Kan? Kebetulan memang dah masuk zuhur, tak sah solat dia. Kebetulan walaupun dah masuk zuhur, tak sah solat dia. Dia kena pastikan dulu, betul ke
tempat ni dah Zuhur dan sebagainya, dia tanya dan sebagainya, betul Zuhur, baru dia solat. Dan dia solat sah. So kena pastikan dulu waktu solat. Katalah kamu pergi ke UK, tak biasa kan, musim pula musim sejuk, tak sama dengan kita khatulistiwa. Pagi pendek, malam panjang. So kamu kena tanya, kena check dulu masuk waktu solat ke tidak. Begitu juga dengan puasa, nak sahur, nak buka, kena pastikan dulu. Kan? Kena pastikan dulu. So ada 3 cara, sama ada ditulis kat situ 149, sama ada dengan yakin, kita check dengan yakin, kita pasti memang dah masuk, ataupun ijtihad. Ijtihad ni kita berijtihad kan dengan dalil-dalil tertentu. Kita tengok jam, kita tengok matahari umpamanya, itu ijtihad. Ataupun yang ketiga taklid. Taklid ni kita ikut orang tempatan. Kita tanya orang tempatan, dah masuk waktu. Orang tempatan kata dah. So kita taklid lah, ikut je lah. Kita tak tengok jam, kita tak tengok waktu dan sebagainya. Dah orang tempatan, kita yakin, dia tahu, itu namanya taklid. So boleh salah satu daripada 3 tu. Kemudian menutup aurat. Yang ketiga, menutup aurat. Menutup aurat ni untuk lelaki daripada pusat hingga ke lutut. So dalam mazhab Syafi'i, pusat tu kena tutup dan kepala lutut pun kena tutup. Daripada pusat hingga lutut. Termasuklah pusat hingga lutut. Itu sekurang-kurangnya. Tapi janganlah solat pakai kain, tak pakai baju ya. Kan? Memanglah dari sudut hukumnya sah. Tutup pusat hingga lutut. Tapi tasawuf, akhlak tak ada. So fiqh dia bincang berdasarkan dalil. Tasawuf dia bincang lebih daripada dalil. Maksudnya lebih kepada akhlak. Adapun perempuan, seluruh tubuh badannya kecuali muka dan juga pergelangan tangan. Dekat situ tulis tapak tangan. So tolong betulkan pergelangan tangan. Pergelangan tangan. So tak semestinya pakai telekung. Kenapa tak solat? Tak ada telekung lah. Telekung tak wajib. Kalau kamu dah pakai seluar track shoot, kemudian pakai stokin lengan panjang, kemudian tight stokin tangan tu, tudung, semayang je lah. So tak wajib pun pakai telekung. Yeah? So muka dengan pergelangan tangan. Kemudian dia cerita kat sini aurat antara lelaki dengan perempuan dan sebagainya. Kamu boleh baca. Kalau tak faham, tanya Ustaz. Dan yang keempat adalah menghadap kiblat. So kita kena pastikan lah, kita nak solat tu menghadap kiblat, betul ke tak kiblat. So sama ada dengan yakin, kita tahu memang betul-betul menghadap kiblat, ataupun dengan ijtihad. Ijtihad maksudnya kita tengok kompas, kita tengok apa dan sebagainya. Ataupun dengan taklid. Taklid tu kita tanya orang tempatan lah, mana kiblat Kita datang rumah kawan kita, nak sembahyang dalam bilik, kita pun tanya tuan rumah, kiblat mana? Tuan rumah kata, no, bucu. Itu taklid. Itu pun tak tengok kompas ke apa. Kita pun percaya tuan rumah. Itu namanya taklid. Taklid maksudnya ikut. So, kena salah satu daripada 3. Baik. Wallahu ta'ala alam rukun solat. Baik, ada soalan tak? Tak ada soalan, saya nak soal. Ada 10 minit. Ada Ustaz. Seorang. Apa Rok, cepat. Masa kita sebelum solat, kita kena pastikan arah kiblat sebab dia adalah salah satu daripada 4 syarat sah kan. So kita pun duk tengoklah Google lah, apa bearing, apa koordinat tempat ni lah dan sebagainya. Kita cubalah. Itu dipanggil ijtihad. Ijtihad. Jadi kita rasa ikut kiraan kita tempat ni, katalah kita pergi dekat negara, katalah kita buat misi bantuan ke Sudan, bukan tempat kita. Kat mana ni tengah padang pasir,
Kita tak boleh nak kata matahari terbenam itu kat Asia Tenggara tempat kita. Ni tak boleh nak kira matahari terbenam kat situ kiblat. So kita pun duk fikir, tengok Google dan sebagainya. Selepas kita beristirahat, kita pun bentang tikar dengan kita rasa itulah kiblat. Kita pun sembahyang Zuhur kan. Katalah sembahyang Zuhur tu qasar 2 rakaat kan. Tak apalah. Rakaat pertama kita sembahyang ngadap ke katalah ngadap ke barat lah, katalah ngadap ke barat. Tiba-tiba datang orang tempatan, dia kata salah tu. Bukan ngadap ke barat, ngadap ke timur. 180 darjah tu. So macam mana? Tak jadi masalah. Rakaat pertama dengan ijtihad kita ngadap ke barat. Tiba-tiba dengar ada dalil orang tempatan yang lebih diyakini kata arah timur. Kita ketika solat tu juga kita berputar 180 darjah daripada ngadap depan ke ngadap ke belakang. Yang rakaat pertama tadi dikira sah sebab kita dah ada usaha untuk berijtihad. Kalau kita tak ada usaha untuk berijtihad, kita sembahyang je, tak ada kira, tak cari dan sebagainya, itu baru tak sah. Itu baru tak sah. Dia kena batalkan solat, dia kena dengar orang tempatan sembahyang balik. Tapi beza yang tadi, kenapa kita tak payah nak batalkan solat, kita tukar je sebab kita dah berijtihad, itu bezanya. Kita dah cari, cuba usaha kan, cari apa kompas dan sebagainya. So yang pertama tu tak dikira sebagai tak sah sebab kita dah ada usaha. Okey, faham? Next. Tak batal. Rakaat tu tak batal. Batal. Solatnya batal. Tak batal sebab apa? Dia masa solat tu dengan sangkaan dia, dalil zonni dia, ijtihad dia, dia tengok ada arah kiblat. Sebab tu dia ikut arah kiblat tu kat hotel tu. Kan? Sebab tu dia ikut arah kiblat tu. Jadi solat dia tak batal. Katalah dia tengah sembahyang, katalah 4 rakaat, 2 rakaat dia ngadap kiblat tu. Tiba-tiba pekerja hotel kata, tak betul tu. Kan? Kat belakang, dia pun rakaat ketiga pusing je lah ke belakang. Sambung je lah rakaat ketiga keempat. Tak jadi masalah. Yang Ustaz kata batal tu, Ustaz kata batal, bila masa awal-awal dia solat tu dia tak cari pun. Main bentang tikar semayang je. Dia tak tengok ada tak speaker, kiblat ke, dia tak tanya orang ke dan sebagainya. Ini yang batal. Sebab tu kena usaha. Tentukan arah kiblat, kena usaha. Pastikan dah masuk waktu. Faham tak? Ustaz, maksudnya kalau dia tengok benda tu kan ada yang tampal kat situ kiblat, tapi dia tak confirmkan dengan dia buka dekat phone kan macam ada apps kan. Dia tak confirmkan dengan apps tu tapi dia just yakin satu tempat tu je. Lepas tu batal tak? Tak jadi masalah. Maksudnya dia hanya percaya satu tu je. Ya, dia hanya percaya satu saja. Tak jadi masalah. Sekurang-kurangnya adalah dalil kenapa dia menghadap ke situ. Dia kata, kenapa kau menghadap ke situ? Aku nampak stiker tu, sekurang-kurangnya dia ada dalil. Kan? Tapi, kalau kita nak lebih berhati-hati, kita tengok stiker, kita tanya orang, kita tengok Google dan sebagainya, itu cerita lain. Tapi sekurang-kurangnya dia dah buat salah satu daripada usaha. Itu memadai. Itu memadai. Tapi kalau dia dah tanya kan, dia dah tengok stiker, dia dah tanya orang, kemudian dia Google, tiba-tiba orang kata tetap salah. Itu lagilah. Dah 3 benda dah, 3 dalil, tetap salah. Nak buat macam mana? So lepas tu solat selepas tu dia pastikanlah menghadap yang tempat yang betul. So solat tu tak dikira batal. Sebab yang penting sekurang-kurangnya dia ada usaha
usaha untuk pastikan arah kiblat dan juga masa waktu. Next. Ada lagi soalan? Saya. Okey, soalan saya. Kalau kita cuma kain, lepas tu ada taik burung kena kat baju kita. Lepas tu kain tu dah kering dah. Maksudnya taik burung tu dah kering. Lepas tu baju kita bawa solat. Macam mana tu Ustaz? Baik. Kita jemur kain. Kemudian ada taik burung. Kita tak perasan, katalah tak perasan. Sampailah habis salam. Assalamualaikum. Solat kita sah. Sebab kita tak tahu. Dengan sangkaan kita, baju kita bersih. Dengan sangkaan awal kita, baju kita. Tetapi, kalaulah sebelum salam, katalah duduk tahiyat. Masa duduk tahiyat tu, ada kawan beritahu, telekung kau tu ada taik burung. Kan? Bila dia dah tahu telekung dia tu ada taik burung, walaupun dah tahiyat akhir, dia kena batalkan solat dia dan cuci taik burung tu dan solat semula. Tapi kalau dia dah beri salam, Assalamualaikum, selamat. Solat dia kira sah. Sebab dia berdiri pada ijtihad awal dia, baju dia tu suci. Sebab itulah Ustaz nak beritahu ya, da'i-da'i semua. Kalau kita nampak satu orang tu, katalah, selalu berlaku ni. Orang rukuk, orang sujud, nampak punggung. Baju kemeja dia pendek. Biasa orang kita ni, tunggu pas solat, dia dah habis solat, baru dia kata, bang, tadi abang masa rukuk sujud, nampak punggung lah. Tak betul. Kenapa kita tak tegur masa semayang? Kenapa kita tak tegur dia masa semayang? Sebab masa semayang tu lah patutnya, katalah kita nampak dia rakaat pertama macam tu. Kenapa nak tunggu sampai rakaat keempat? Rakaat pertama tu, kita beritahu, bang, kita tepuk dia, bang, kita tak kira mengganggu orang solat ya. Sebab kita tahu, solat dia tu dah batal. Macam kita nampak, satu orang, dia sembahyang, ada taik cicak kat kaki dia. Dia tak tahu. Imam katalah ada taik cicak dekat kaki dia. Kita nak kata subhanallah. Apa benda subhanallah? Aku Fatihah baca dah semua apa. Dia tak tahu. Jadi takkan kita nak tunggu salam. Assalamualaikum. Kan? Imam batal, kita pun batal. Kita yang tahu kat belakang ni, ada taik cicak, take over terus. Katalah berlaku benda tu rakaat kedua. Orang belakang terus berdiri tepi imam, take over. Imam tu, kenapa tiba-tiba ada orang belakang? Mesti ada something. So, kena take over terus. Take over terus. Sebab solat imam dah batal. Sebab tu saya nak kata, kan, kembali pada taik burung tadi, kalau dia tak tahu, sampailah salam, selamat. Tapi kalau sebelum salam, ada orang beritahu, kan, maka dia kena ulang balik solat dia. Okay. Next. Ada soalan lagi? Ustaz, saya soalan. Yang macam kes tadi yang kita nampak punggung waktu rukuk tu, kalau dah habis solat, lepas tu ada orang tegur, solat tu sah ke tak? Tak sah. Tak sah walaupun pada sangkaan dia, macam Ustaz kata, sangkaan awal tu. Dia tak sah. Tak sah. Dia beza dengan baju dia pendek. Tapi dia buat-buat tak tahu. Harap-haraplah bajunya tu tutup. Kita pula tunggu dia habis solat. Baru nak tegur. Kan? Tunggu nak habis solat. So, benda itu adalah masalah biasa. Berbanding dengan baju kena taik burung tadi. Bukan biasanya kes tu dah macam biasa. Tak. Jarang-jarang lah tiba-tiba sembahyang ada taik burung. Jarang-jarang. Berbanding yang tadi. Sebab tu saya kata, teguran tu kena berlaku di dalam solat. Dia tengah solat tu tegur. Akak, kain baju dia ni. Kenapa kacau aku sembahyang? Aku tengah sembahyang lah. Dia dapat sembahyang dia dah tak sah, tak betul. Jadi dia tak boleh nak jadikan dalil. Dia dah habis salam, kemudian kita tegur, saya dah habis sembahyang baru kamu tegur. Sah solat saya. Tak. Salah orang yang nampak tak tegur, kan? Dan salah orang yang tadi menyangka
kita istilahnya kita membiarkan dia tu dalam memang dah kita dah tahu, kita biarkan dia tu berada dalam keadaan solat yang tak sah. Berbanding kalau orang tu dia sendiri-sendiri. Katalah yang kena taik burung tu dia sembahyang sendiri-sendiri sampai habis. Sampai habis. Dia tak perasan pun. Selepas tu barulah dia perasan seorang-seorang. Itu lain. Lain cerita. Tak ada dalil yang nak beritahu dia. Tak ada dalil yang nak beritahu dia tentang solat dia batal. So dikira sah. So ada beza ya. Ada beza keadaan tu. Next, ada lagi soalan? Ustaz, saya nak tanya lagi boleh? Ustaz, perempuan kan, dia kan pakai kain. Lepas tu kan kadang-kadang kain ternampak kaki. Lepas tu perempuan ni selalu macam, dia tolong tarikkan lah, lepas tu dia biarkan solat tu. Sekiranya solat tu sah ke tak Ustaz? Perempuan yang belakang tolong tarikkan kain tu supaya tutup dia punya tu. Solat tu sah. Dia kira sebagai tidak sengaja. Tersingkap kaki dengan tidak sengaja. Jadi cepat-cepat tutup. Jadi solatnya sah. Itu dikira sebagai tersingkap. Beza dengan yang baju kemeja kecil tadi ya. Baju kemeja yang kecil tu, dia terangkat Ustaz. Itu tak boleh nak terima Sebab secara lazimnya kalau baju kecil memang akan terangkat, memang akan nampak punggung. Tapi bila kita kata kain terlekung, kan, bukan kebiasaan dia nampak kaki, tersingkap kaki. Kan? Itu kalau tersingkap itu boleh dikira Katalah satu orang dia pakai tudung, tiba-tiba ketika dia rukuk, angin tiup daripada belakang. Tudung dia ke depan dan ternampak tengkuk dia. Dia pun cepat-cepat tutup. Itu dimaafkan yang jarang-jarang. Tak boleh nak samakan dengan kemeja pendek yang terangkat nampak punggung. Tak. Sebab kebiasaannya kalau kau dah pakai baju pendek akan nampak. Itu kebiasaan. Bukannya jarang-jarang. So tak batal ya. So cepat-cepatlah nampak orang kawan depan tu ternampak kaki dia, tariklah, tutuplah. Tak ada masalah. Selamatkan dia. Macamlah tadi Ustaz kata macam tarik cicak, kan? Kering. Agar tu batal, tak semesti batal. Dia kibas baju dia, melantun, okey teruskan solat. Itu kalau kering, najis kering. Kalau najis basah, tarik burung basah, kibas-kibas pun tak boleh. So dia kena batalkan solat dia, cuci dan sembahyang balik. So beza. Wallahu ta'ala a'lam. Ada banyak masalah lagi yang Ustaz nak tanya pada kamu. Ini orang kata hebatlah. Kemahiran berfikir aras tinggi. Macam mana kalau satu orang tu dia di penjara. Dia tak tahu arah kiblat mana. Dia tak tahu waktu solat. Katalah penjara bawah tanah. Dia tak ada air untuk wuduk. Macam mana dia nak solat? Cuba fikirkan minggu depan Ustaz nak dengar jawapan daripada semua. Bayangkan satu orang dalam gua, dalam penjara, kan, dia tak tahu siang ke malam, dia tak tahu arah kiblat, kan. Dia kena penjara bawah tanah dan sebagainya. Macam mana dia nak solat? Wallahu ta'ala a'lam. Sila. Allahumma innaka ta'lam.